Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, selamat datang ke channel Cikgu Jah. Okey, untuk hari ini tajuk yang pertama ialah mengenali bahan untuk penyediaan roti ya. Okey, dalam pembuatan roti kita ada beberapa jenis bahan. Bahan utama untuk menyediakan roti ialah tepung. Okey. Tepung yang kita gunakan untuk membuat roti ialah tepung high protein ataupun tepung roti lah ya. Dia berbeza dengan tepung gandum yang mana kandungan tepung high protein ini mempunyai protein yang lebih tinggi, yang mana protein lebih tinggi akan menyebabkan roti kita menjadi lebih gebu, cantik dan berkualiti. Okey, yang kedua ialah tepung gandum. Tepung gandum ni apa-apa jenis lah tepung gandum kita boleh gunakan. Kalau kita membuat roti hanya menggunakan tepung gandum, kita punya roti jadi roti lah. Tetapi kualiti dia tidak sama seperti kita menggunakan tepung high protein. Kita boleh menggunakan tepung high protein dan tepung gandum bersama ataupun menggunakan tepung high protein sahaja. Tetapi bila kita menggunakan tepung gandum sahaja, hasilnya dia sedikit keras lah berbanding menggunakan tepung high protein. Okey, ini ialah bahan yang pertama iaitu tepung. Yang kedua ialah gula. Gula yang kita gunakan ialah gula halus. Ya, gula halus. Kalau kita tak ada gula halus, kita boleh menggunakan gula pasir, gula biasalah, gula biasa dan kita blender ataupun kita boleh menggunakan terus gula halus macam ni yang boleh dapati di pasaran lah. Sebab kenapa kita gunakan gula halus? Dia mudah larut, mudah hancur bila kita mengadun nanti. Kalau kita menggunakan gula kasar, nanti gula kita lambat hancur dan tidak tak sebati dengan adunan yang kita buat tu, yang menyebabkan kita punya roti tu akan ada ketulang-ketulang kecil yang menunjukkan gula kita tidak hancur. Okey, seterusnya ialah ibu roti. Ibu roti ni kita akan menggunakan yeast kering ya. Yeast kering ni banyak di pasaran. Okey, ini salah satunya. Yang ini adalah dia punya kuantiti banyaklah. Ini 500 gram ya, setengah kilo ni. Okey, kalau kita nak menggunakan adunan yang kecil yang biasa kita gunakan, kita boleh gunakan yang ni lah. Nama Mauripan. Ini sesuai untuk membuat adunan yang sedikit dan sesuai lah untuk dibuat di rumah. Okey. Ini yeast kering ya. Okay, ada juga yeast lembap, tapi yeast lembap tu kurang sesuai lah untuk pembuatan roti di rumah. Kita lebih sesuai menggunakan yeast kering. Dan untuk anak murid cikgu, kalau nak buat kat rumah, gunakanlah yeast yang paket kecil ni ya. Lebih mudah untuk digunakan sebab tak perlu timbang. Resepinya nanti akan menggunakan sepaket yeast Mauripan ni. Okey, seterusnya ialah bahan pelembut. Okey, bahan pelembut. Kenapa kita gunakan bahan pelembut selepas gunakan yeast? Okey, yeast itu untuk mengembang kita punya adunan. Ini adalah bahan untuk melembutkan kita punya roti. Seperti mana yang kita dapati di kedai-kedai, roti yang mereka buat tu lembut ya. Kadang-kadang kita buat tidak berapa lembut. Jadi kenapa roti dia lebih lembut? Jadi kita menggunakan bread softener. Okey, ini adalah pelembut. Dan kita boleh menggunakan sekali dengan bread improver. Ya, boleh gunakan sekali bread softener dan bread improver. Dua-dua bahan ini ialah bahan untuk melembutkan roti dan hasilnya memang lebih lembut daripada kita kalau tidak menggunakan bread softener dan bread improver. Okey. Kalau tak ada, hanya ada bread softener boleh. Kalau hanya ada bread improver pun boleh. Dan gabungan kedua-dua ini akan menyebabkan roti kita lebih lembut. Okey. Okey, selain daripada bread softener dan bread improver, sekarang ni di pasaran telah ada caffeine. Ni ialah sejenis pelembut juga yang diinovasikan oleh chef Khairi Mansur, kalau tak silap saya. Beliau telah mencipta satu pelembut untuk membuat roti, pastry dan kek. Dia berasaskan minyak kelapa sawit ya, dan mendapat pengesahan halal daripada JAKIM. Dan dia untuk menggunakan caffeine ni dia ada sukatan yang tersendirilah. Selain daripada caffeine, ada lagi jenis pelembut roti yang lain. Okey, yang ini antaranya lah, ataupun yang paling mudah kita hanya menggunakan
Dua ini saja yang boleh didapati di kedai-kedai menjual bahan bakery. Seterusnya ialah lemak. Okey, lemak. Boleh kita gunakan untuk buatan roti, antaranya ialah margarin ya, margarin, butter ataupun lemak sayuran ataupun shortening. Ya, fungsi ketiga-tiga ni sama sajalah. Kalau kita nak mendapatkan hasil roti yang putih, selalunya untuk roti loaf tu, roti panjang tu ataupun roti pound, kita akan menggunakan shortening sebab untuk mendapatkan hasil yang lebih putih ya, kita tak menggunakan margarin sebab dia berwarna kuning, nanti roti tu warna tak cantik. Okey, seterusnya ialah susu tepung. Okey, susu tepung ni kita boleh gunakan apa sajalah susu tepung yang ada di rumah kita, ataupun jika nak beli susu tepung yang berada di kedai bakery pun ada. Kita boleh beli yang instant punya ataupun yang biasa. Tujuan susu tepung ni untuk mendapatkan rasa yang lebih lemak ya, dan menyedapkan lagi roti kita lah. Okey, bahan seterusnya ialah air ya. Air ialah cecair yang kita gunakan untuk menyatukan kita punya bahan-bahan kering tadi. Air yang kita gunakan hendaklah air sejuk ya, air daripada peti sejuk. Kenapa kita gunakan air daripada peti sejuk? Tujuannya supaya yeast yang kita gunakan tu dia mengembang tidak terlalu cepat. Kalau dia mengembang terlalu cepat, nanti kita tak sempat untuk membakar ya. Dia akan naik serentak, dan bila kita nak bakar, yang pertama tu kita dah bakar, yang kemudiannya dia lebih kembang ya. Jadi tujuan kita guna air sejuk, kita boleh mengawal pengembangan yeast tersebut. Bahan seterusnya yang kita gunakan ialah telur. Telur yang kita gunakan selalunya ialah grade B. Okey, telur grade B, dan lebih elok jika telur yang kita gunakan tu disimpan daripada dalam peti sejuk, telur yang sejuk. Dan yang terakhir ialah garam. Garam ni tujuan dia untuk memantapkan lagi kita punya roti ya bila dah masak nanti. Tetapi penggunaan garam dalam buatan roti ni dia ada pantang dia. Tidak boleh kita letakkan sekali dengan ibu roti ya. Maknanya bila kita letakkan ibu roti dan letakkan garam, nanti ibu roti kita akan istilahnya matilah, dia tak naik. Kita kena letakkan ibu roti dan garam berasingan. Nanti semasa kita mengadun, nanti saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak meletakkan garam dan ibu roti. Jadi untuk bahan-bahan pembuatan roti saya dah terangkan dan cikgu harap anak murid cikgu masih ingat lagi bahan-bahan yang pernah kita gunakan semasa awal tahun hari itu, semasa kita buat amali pembuatan roti. Jika murid boleh ya, dan cikgu berharap murid boleh buat di rumah, murid-murid cikgu sediakanlah dahulu bahan-bahan. Nanti boleh tengok video seterusnya macam mana cara untuk menyediakan dough roti. Okey, sekian untuk kali ini, dan kita akan berjumpa di channel Cikgu Jah di bahagian yang lain. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.